Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat asatizah para alim ulama di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-Aqidah Al-Mursyidah. Ini kitab dia, Aqidah Mursyidah karangan Ibnu Tumar, yang mana insya-Allah kita akan masuk kepada terus kepada matan. Dan untuk menjelaskan matan tersebut, saya kembali kepada syarah yang telah dikarang oleh seorang ulama. Nama syarah dia adalah Ad-Durratu Al-Mufridah, kalau tak salah kat sini, fi Syarhil Aqidatil Mursyidah, yang mana beliau ditulis oleh Abu Abdillah bin Asy-Syaikh Al-Marhum Abil Abbas Ahmad bin Ismail bin Ali Al-Amawi, urifa bi Ibn Naqash. Okey. Yang mana kitab ini dicetak di dalam Taba'ah Al-Ghunniyah atau majalah ilmiah, jurnal muhakkamah, indeks jurnal di Morocco bernama Al-Ghunniyah, iaitu yang diasaskan oleh Markas Ad-Darras atau Markas Darras bin Ismail Litakribil Madhabi wal Aqidati was-Suluki, yang berada di bawah naungan Ar-Rabitah Al-Muhammadiyah lil Ulama bil Maghrib, iaitu persatuan ulama Maghribi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Ahmad Abadi, yang mana dalam Rabitah ini dia ada banyak markas tempat kajian yang dibiayai terus daripada Raja Maghribi yang dipanggil dengan Raja Muhammad As-Sadis hafizahullahu wa ra'ahu. Jadi markas Rabitah ni saya pernah bergiat banyak dengan mereka dan saya kenal banyak pemimpin-pemimpin dia, termasuk Profesor Dr. Ahmad Abadi sendiri, dan juga markas Abil Hasan Asy'ari oleh guru saya iaitu Dr. Jamal Al-Bakhti. Dan adanya taba'ah yang ada tahqiq ini adalah suatu taba'ah yang penting atau tahqiq yang penting, kerana ini salah satu syarah yang saya banyak iktimat kerana dia paling sedap ketika dia syarah. Ada satu lagi imam bernama Allahumma salli ala sayyidina Al-Ishbili tu, siapa? Al-Khaffaf Al-Ishbili. Ada satu lagi, tapi kitab tersebut terlalu ringkas syarah dia sehingga saya susah untuk pakai kitab tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Muallif berkata, i'lam, ketahuilah, arsyadanallahu wa iyyaka. Dari perkataan i'lam kita tahu di sini maksud dia mengifadah kepada ilmu. Jadi memberitahu kepada kita bahawa Allah SWT yang telah kita tahu bahawa Allah SWT yang menunjukkan kepada kita dan kepadanya dan kepada kamu, iyyaka iaitu kamu, annahu untuk mengetahui. Kita wajib tahu pertama sekali annahu yajibu ala kulli mukallafin, iaitu wajib atas sekalian mukallaf, syar'an secara syarak, ayya'lama annallaha azza wa jalla wahidun fi mulkihi, bahawa sesungguhnya wajib mengetahui, setiap mukallaf wajib mengetahui secara syarak bahawa Allah SWT itu esa di dalam kerajaannya. Jadi dalam mukadimah ini sahaja kita dapat memiliki beberapa fawaid atau beberapa faedah. Apakah beberapa faedah tersebut? Yang pertama, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dihukumi wajib secara syarak taklifi. Kerana apabila kita kata wajib, wajib itu boleh wajib taklifi, boleh wajib akli. Kalau wajib akli adalah ma la yatasawwaru fil akli, iaitu adamuhu. Akal tak boleh terima ketidakwujudan perkara tersebut.
Kalau secara syar'i berarti ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan mendapat siksaan kalau dia meninggalkan perkara tersebut. Jadi bila dia kata yajibu ala kulli mukallafin syar'an, berarti ini hukum taklifi. Berarti bahawa setiap orang yang mukallaf, berarti dewasa, yang dah sampai, yalah, syarat mukallaf tu kita ada banyak, tak payah saya syarahkan. Keluar maninya, dengan haidnya, dengan umur 15-nya, dengan khilaf dari segi tahunnya, qamariyah ke syamsiah dan lain-lain. Pembahasan tersebut tidak saya bahas, tapi saya membahas bahawa bila dia dah jadi mukallaf, apa yang wajib bagi dia? Iaitu perkara yang wajib bagi dia ayya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Bahawa dia kena tahu, dia kena kenal bahawa sesungguhnya Allah SWT itu esa di dalam kerajaannya. Maksud esa dalam kerajaannya apa? Esa dalam kerajaannya berarti esa di dalam af'alnya dan tadbirnya bagi alam ini. Maksud af'alnya dan tadbirnya dari segi memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menggerakkan, menjadikan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, iaitu Allah menciptakan apa dan apa saja yang engkau beramal dengan, yang maksudnya engkau lakukan. Ta'malun iaitu yang engkau lakukan. Maka dalam hal ini Allah SWT yang mentadbir segala-galanya. Ini yang dimaksud dengan iaitu kullu muftakirin muftakirun kullu syai'in, atau kullu muftakirun kullu ma siwahu, atau kullu ma adahu, iaitu segala sesuatu berhajat muftakirun ilaihi, kepada Allah SWT. Kerana apa? Kita tak mungkin boleh hidup melainkan Allah SWT menjadikan, membuat kita hidup. Kita tidak akan mendapat iman kecuali Allah SWT yang menganugerahkan iman tersebut. Kita tidak akan dapat melakukan banyak perkara. Bukan banyak perkara, segala sesuatu. Segala sesuatu ditadbir oleh Allah SWT sahaja. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita membahagi bahawa tauhid kepada tiga. Tauhid dari segi iaitu zatnya, fi zatihi, iaitu tidak murakkab. Yang kedua, esa tauhid dari segi sifatnya, iaitu sifat-sifat Allah yang banyak tadi. Dia tidak ada istilah iradahnya 3, iradahnya 4, tak. Qudrah dia 2, qudrah dia 3, tak. Esa. Okey. Yang ketiga, tak esa dalam af'alnya. Maksud esa dalam af'alnya, segala sesuatu semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Okey. Ini yang dia kata wahidun fi mulkihi. Hukum dia wajib. Dari sinilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah menegaskan bahawa mengetahui akidah minimum alal basatah. Alal basatah tu yang mudah, simple, itu hukum dia wajib. Kalau orang tak lakukan macam mana? Ini pembahasan yang dipanggil dengan imanul muqallid. Apakah hukum imanul muqallid? Orang yang tak faham dengan Imam Sanusi, dia akan tuduh Imam Sanusi ini sesat, mutasyaddid, mengkafirkan dan lain-lain. Kerana apa? Dalam kitab syarah Ummul Barahin, Imam Sanusi menuliskan bahawa imanul muqallid itu ghairun najin, tak selamat. Tak selamat ni basically masuk neraka lah. Padahal itu bukan pendapat muktamad dia. Imam Sanusi sebut dalam kitab-kitab dia yang lain. Setelah itu dia mensyarahkan tiga. Pertama, bagi orang yang memiliki nazar, memiliki kemampuan untuk berfikir, istilah dia akal dia cerdik lah, tak bodoh. Contoh dia, hukum dia wajib nazar dan percaya. Maksud dia apa? Dia beriman kerana ada dalil. Dia melihat alam, mestilah alamnya ada Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Allah SWT? Dalil dia apa? Bukti dia Al-Quran. Turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ni tak boleh, macam mana nak langgar? Semua fakta, tidak ada satu pun yang rusak. Balaghahnya Quran tu terlalu tinggi. Ini dah dalil, dah cukup. Ini nazar. Okay. Lepas tu makom yang kedua adalah makom orang yang bertaklid, tapi dia ahlu nazar.
Contoh dia apa? Orang-orang cerdik pandai hari ini, bila ditanya engkau akidah dia apa? Saya Muslim, dia kata. Oh Muslim, kenapa engkau percaya dengan Islam? Percaya bahawa Allah itu Esa dan lain-lain. Saya pun tak tahu, saya hanya ikut mak saya atau bapa saya. Engkau tak fikir ke? Well, tak adalah, aku ikut je lah. Padahal dia orang yang cerdik, boleh berfikir, cukup akalnya. Tahulah 1+1 tu 2. 10 tambah 20 tambah 30 berarti 60. Boleh kira, boleh fikir. Kalau tengok alam tu bolehlah sampai mengetahui wujudnya Allah. Tapi dia enggan nazar, enggan menganalisa. Maka hukum dia apa? Hukum dia adalah iman dia sah. Sah tu maksud dia mukmin. Tapi dia asi. Asi tu apa? Dia berbuat maksiat, maksudnya menderhaka terhadap Allah. Dari segi apa? Menderhaka dari segi tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui dalil bagi iman dia. Kenapa? Orang seperti ini bahaya. Kerana apa? Bayangkanlah orang seperti ini pergi ke negara Eropah, pergi ke negara Barat dalam keadaan tidak ada nazar yang kuat, iman yang kuat. Dia hanya percaya Islam tu benar. Solat pun kadang solat, solat pun kadang tak solat. Padahal dia cerdik. Sampai-sampai di universiti dekat barat tersebut, McGill ke, pergi ke Leiden ke, pergi ke universiti yang besar di Inggeris, di England dan lain-lain, di Sorbonne ke, akhirnya duduk dengan orientalis berbicara. Mulalah orientalis ataupun etis membawa pemikiran-pemikiran falsafah yang tinggi yang dia terkejut dan dia kagum. Dan dia terpesong, akhirnya dia keluar menjadi mulhidun, dia keluar menjadi orang etis yang tak beriman dengan Allah SWT. Kerana apa? Iman dia yang awal tadi didasari oleh taklid semata-mata, tidak ada analisa. Maka dia asi. Tapi kalau dia dah keluar daripada agama, berarti dia jatuh dalam kufur. Sebab itu orang yang ada nazar, ada kecerdikan zakat, ada kecerdikan, tapi tidak menggunakan kecerdikan dia untuk analisa alam ini wujudnya Tuhan ke tidak, menilai Al-Quran dan lainnya, akhirnya dia dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai mukmin yang asi. Iaitu kalau Allah SWT pilih untuk dia disiksa di api neraka, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah SWT memilih untuk mengampunkan dia dan masukkan dia dalam syurga kerana dia mati dalam keadaan iman, dalam kes inilah imanul muqallid tadi, maka hukum dia insya-Allah dia masuk dan dia akan masuk syurga lah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey. Tahap yang ketiga adalah imanul muqallid. Imannya orang yang bertaklid tapi dia bukan ahlun nazar. Maksud dia tak ada kecerdikan untuk berfikir ke situ. Maksud dia tak ada kecerdikan berfikir ke situ macam mana? Contoh dia orang awam yang dari kecil dah ikut bapa dia pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke kebun dan lain-lain kerja. Bangun pagi, solat subuh, lepas solat subuh, sarapan, lepas sarapan, pergi ke sawah pagi-pagi sebelum matahari terbit, sebelum matahari tengah-tengah istiwa. Jadi dia kerja dekat sawah. Lepas tu dah masuk siang pukul 11, pukul 12, balik, mandi, solat duha. Lepas tu solat zuhur, lepas zuhur tidur, bangun asar, solat asar, masak-masak, lepas masak, makan, lepas tu maghrib, pergi ke masjid, solat maghrib, balik, rehat, masuk isyak, solat isyak, habis isyak, balik, lepas tu tidur. Contoh dia, bangun lagi pagi-pagi, solat subuh, yang mana disuruh dia tentang Allah wujud, dalil dia apa, dia tak boleh nak terfikir. Dia tak ada ahlun nazar, dia tak boleh. Atau mungkin dia memang bukan orang yang cerdik. Contoh dia, ini macam mana? Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah mengatakan bahawa dia ini adalah mukmin ghairu asi, iaitu mukmin yang tidak melakukan maksiat. Kerana apa? Memang itu kadar akal dia. Nak buat macam mana? Semoga Allah SWT naikkan akal dia biar tambah kuat. Atau kalau tidak, kalau dia macam tu imanul muqallid, biarlah dia mati dalam keadaan iman. Kalau ada orang nak ganggu iman dia, dia kata aku ni tak cerdik, tapi kau jangan cakap aku dah percaya dengan ni, kau jangan kacau aku. Aku dah percaya dengan sifat 20 ni, kau jangan percaya. Kau janganlah, kau tak nak terima, kau jangan kacau aku. Cukup dah. Ini orang awam. Orang awam tak payah nak susah-susahkan. Okey. Lalu Ustaz,
apakah yang dapat mengeluarkan seseorang daripada taklid kepada iman yang nazar atau dipanggil dengan iman bil ma'rifah. Ini apa? Menurut ulama adalah cukup dengan kisah, iaitu di mana A'rabi ditanya. Apa yang A'rabi ditanya? A'rabi ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau kenal Tuhan engkau? Maka dia jawab apa? Iaitu al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kotoran unta tanda adanya unta tadi. Wal masiratu tadullu alal masir, iaitu bekas telapak kaki menunjukkan ada orang jalan ke atas tadi. Was-sama'u dzatul abraj, langit ini memiliki bintang-bintang. Wal ardu dzatul fijaj, bumi ini ada gunung ganang. Wal bahru dzatul amwaj, dan lautan ini ada buih dan gelora ombak dan lainnya. Afala tadullu ala latifil khabir, apakah ini tidak menunjukkan bahawa wujudnya Allah SWT yang maha lembut? Masa lembut tu mengetahui every single thing secara detail. Khabir, yang betul-betul waspada pada segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang akan terjadi di alam ini melainkan ketentuan Allah SWT. Termasuklah musibah COVID ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala semuanya datang daripadanya dan kembali kepadanya juga. Ini kena faham. Okey. Berarti kalau macam tu, apabila dia cukup seperti itu, dia dah dianggap sebagai orang yang ma'rifah. Berarti dia telah keluar dari belenggu taklid. Berarti dia sudah dipanggil sebagai orang yang nazar dalam akidah. Boleh ke tak boleh? Maksudnya boleh ke tak boleh tu apa? Itu cukup ke tidak mengeluarkan dia daripada maksiat? Cukup. Itu okey. Boleh faham ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia sebut, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu khalaqal alama bi asrihi al-ulwi was-sufli wal arsha wal kursiyya was samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma. Iaitu apa maksud dia? Allah SWT yang mencipta alam seluruhnya, sekaliannya. Bi asrihi itu semuanya. Al-uluwi yang atas, was-sufli dan yang bawah. Maksudnya langit dan bumi, semua Allah SWT ciptakan. Wal arsha, dan juga Allah SWT menciptakan arash, menciptakan arash. Wal kursiyya, dan juga Allah mencipta singgasana ataupun kursi. Was samawati, dan langit. Wal arda, dan bumi. Wa ma fihima, dan apa yang ada pada kedua-duanya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Berarti apa yang ada di antara semuanya, berarti ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelaskan mesej saya ni. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bahawa akidah Islam yang pertama sekali adalah percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Okey, Esa dalam kerajaannya, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya. Itu yang kita wajib iman. Setelah itu, kita tahulah kalau Allah Esa di dalam kerajaannya, siapa yang mencipta alam ini? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham kan? Okey. Lalu dia kata apa? Jami'ul khalaiki maghuruna biqudratihi la tataharraku dzarratun illa biiznih. Seluruh makhluk dipaksa oleh kudratnya. Maksud dia apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketentuan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kudrahnya yang qadimah. Maksud dia apa? Contoh dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat kudrah. Apakah itu sifat kudrah? Sifat kudrah adalah suatu sifatun qadimatun yata'atta atau yatayassaru biha ijadu kulli mumkinat
wa i'damuha. Maksud dia apa? Sifat kudrah adalah sifat yang qadimah, yang wujud berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi mudah bagi Allah SWT dengan sifat kudrah tadi mewujudkan segala sesuatu yang tidak ada dan meniadakan segala sesuatu yang ada. Boleh faham kan? Boleh faham. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, diciptakan ini kerana sifat kudrah Allah SWT. Allah ciptakan. Dari tidak ada lalu ada. Alam ni dari tak ada lalu ada. Tuan-tuan dari tak ada lalu ada. Dah ada lalu tu Allah matikan tuan-tuan. Tuan-tuan pun mati. Saya pun meninggal. Akan suatu saat nanti akan meninggal. Itulah yang dipanggil dengan sifat kudrah. Berarti jami'ul khalaiki maghuruna bi kudratihi. Semuanya dipaksa oleh kudratnya. Jadi ditentukan oleh Allah SWT. Lalu nak kata, bagaimana apa yang Allah tentukan tersebut Allah jadikan dengan kudratnya? Semuanya kembali kepada sesuai iradah Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allahu yurid, fa'alu lima yurid. Allah ni melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Boleh jelaskan? Saya rasa ini dah jelas. Berarti jangan kita kata bahawa tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan COVID ini bukan daripada Allah SWT. Allah SWT tidak akan zalim terhadap makhluknya. Jangan kata macam tu. Itu adalah golongan Mu'tazilah. Sebab itu mereka dipanggil dengan Ahlul Tauhid wal Adli. Mereka panggil diri mereka Ahlul Adli. Kenapa Ahlul Adli? Bagi mereka yang meletakkan adil pada Allah SWT. Walhal mereka telah terpesong daripada sawa'us sabil, daripada jalan yang lurus. Kenapa terpesong dari jalan yang lurus? Kita tahu bahawa harus bagi Allah untuk memasukkan hamba-Nya yang taat ke dalam neraka. Harus bagi Allah untuk memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga. Yang maksiat pun boleh masukkan syurga? Boleh. Kenapa? Itu kehendak Allah SWT. Akan tetapi kalau Allah SWT telah janji bahawa orang yang bukan Islam tidak akan masuk ke syurga sama sekali, maka takkanlah kerana apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka orang kafir mereka akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini jelas. Jadi Allah memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga kerana rahmat-Nya, memasukkan hamba-Nya ke dalam neraka kerana keadilan-Nya. Ustaz, tak logik lah. Tak logik macam saya sebut, seorang pelukis. Kalau dia lukis, lalu dia rasa tak puas hati dengan lukisan dia, dia ambil kerunyuk-kerunyuk, lempar dalam tong sampah. Adil ke tak adil? Kenapa tidak adil? Itu kertas dia, lukisan dia, dia nak buang tong sampah, terserah dia. Samalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jami'ul khalaiki maghuruna bi qudratihi. Ini jelas tuan-tuan dan puan-puan. La tataharraku dzarratun illa bi iznih. Tidak akan bergerak walau sebiji jagung kecuali dengan izinnya. Sebiji agung zarrah, walau sebiji agung tidak akan bergerak melainkan dengan izinnya. Maka Allah turunkan balak COVID ini kerana kehendak dan keizinan dia. Lalu apakah kita ketika terkena dengan COVID ini kita ingin memaki Allah Subhanahu wa taala? Tak. Kita kena apa? Muhasabah diri. Cuba bersihkan hati, sentiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimasukkan dengan husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia melakukan sesuatu semuanya adalah kerana kebijaksanaannya. Dia yang lebih tahu. Siapa tahu dengan kenanya COVID ini, kita umat Islam tambah muhasabah diri. Dah tak ada nak sombong-sombong dengan orang lain. Tak ada nak takabur. Tak ada nak menghina orang lain, merasakan kesusahan. Bayangkan yang selama ni kita ingat Malaysia dah gah dan hebat negara lain.
ini sangat hebat, itu hebat, ternyata lumpuh dengan virus musuh yang kita tak nampak dengan mata kita. Inilah timenya kita muhasabah, jangan sombong sangat. Jangan sombong sangat. Tak kisahlah negara mana, macam Amerika ke, yang negara superpower pun ternyata boleh lumpuh dengan virus musuh yang tak nampak. Nak lawan macam mana pun dah tak boleh dah. Nak lawan macam mana lagi? Ada nuklear pun tak boleh nak lawan dah. Ini contoh dia. Ini mungkin salah satu hikmah. Saya tak kata inilah hikmah dia. Tak. Maksud dia mungkin salah satu hikmah. Wallahualam, kita tugas sebagai makhluk untuk melihat dan sedar, bersentiasa ingatkan diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wala syarikun fil mulki. Tidak ada zat yang bersama dengannya dalam mentadbir sekalian makhluk. Tak ada zat lain yang boleh bersamanya mentadbir sekalian makhluk. Tak ada. Wala syarikun fil mulki. Tidak pula ada sekutu dalam kerajaannya. Pertama sekali, laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi. Ini seperti yang saya sebut, dia adalah tauhid af'al. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah hasil dari kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, jadi Allah yang memilih seperti itu dan berkehendak seperti itu, dan dia yang melakukan seperti ini. Ini kena faham. Okey? Lalu dia sebut apa? Wala syarikun fil mulki. Tidak ada sekutu di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala ini esa. Dia tak boleh ada abang, ada adik, ada yang sama dengannya. Sebab itu ulama menafikan kumum as-sittah atau 6 kam. Yang pertama, nafyul kam muttasil fi dzat. Kita tak boleh kata Allah SWT ini terkandung bagi zatnya beberapa jauhar, beberapa zat atau zawat-zawat yang banyak. Tak boleh. Sebab itulah kita menafikan Allah SWT ada anggota tangan, kepala dan kaki, kerana seolah-olah Allah SWT terbina daripada beberapa zat. Dan ini mustahil bagi Allah SWT. Semoga Allah membersihkan segala perkara yang syirik. Okey. Yang kedua, dia kena nafyul kam munfasil fi dzat. Allah SWT dibersihkan daripada jumlah atau multiple di dalam zat yang munfasil. Berarti kita tak boleh kata ada orang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti golongan Nasara yang mengatakan bahawa golongan Nasara mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Berarti ada 2 atau 3 Tuhan. Ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Pegang ayat tersebut. Yang ketiga, iaitu Allah dibersihkan dari segi kam, nafyul kam muttasil fis sifat. Kita tak boleh kata bahawa Allah Subhanahu taala sifat kudrahnya 2, 3 atau 4. Begitu juga nafyul kam munfasil fis sifat. Seperti kita tak boleh kata ada makhluk di alam ini yang mana kekuatan dia sama dengan kekuatan dengan sifat Allah SWT. Sama dia sama dengan sama Allah SWT. Ini tak boleh, mustahil. Boleh jelaskan? Ini ilmu kalam. Banyak orang salah faham tentang ilmu kalam. Inilah ilmu kalam. Okey, lepas tu yang ketiga, tu dah 4. Yang kelima, nafyul kam munfasil fil af'al. Kita menafikan ada zat selain Allah SWT yang mentadbir di alam ini. Ini mustahil. Lalu menafikan kam muttasil fil af'al, terjadi khilaf di dalam oleh ulama. Menurut Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Fathul Majid Durratul Farid, kalau tak salah, dia menetapkan ada.
min nahiyah, dari segi iaitu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada af'al yang lain bersamanya dalam melakukan. Bagi zatnya itu tak, itu mustahil. Itu kena cek balik dalam kitab Durul Farid, tapi dia ada sebut contoh dia. Okey. Hayyun qayyumun. Jadi ni dah selesai masalah wahdaniyah. Hayyun qayyumun. Allah Maha hidup kekal selama-lamanya mentadbir. Jadi bila dia dah sebut tu Allah SWT memiliki sifat-sifatnya sifat hidup. Qayyumun. Okey. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Zat yang tidak mengantuk usahkan tidur. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, Allah SWT ni tak ngantuk dan tak tidur. Bayangkan saya kalau ngantuk, tuan-tuan lari kejap saya pun tak tahu. Betul. Kata saya tidur, lagilah pencuri masuk entah korek sana korek sini pun boleh hilang, kita tak tahu. Sebab itu manusia ini tidak Allah SWT dibersihkan daripada sifat ngantuk, juga daripada sifat tidur. Kerana segala sesuatu yang terjadi di alam ini Allah SWT Maha mengetahui tentangnya secara detail. Lalu saya heran, apa yang akidah Mu'tazilah dalam kitab ni? Ibn Taymiyah kata ini akidah Mu'tazilah. Mana Mu'tazilah dia? Ini semua Asy'ariyah makhuruna. Ini jelas-jelas ahli sunnah wal jamaah jami'ul khalaiqi makhuruna bi qudratihi. Sebab itu jangan dengar orang yang hanya nukil tak baca. Sila baca. Telah sampai kepada saya pagi ini bahawa ada orang yang mencaci maki saya kerana mengajarkan kitab Akidah Mursyidah. Yang katanya kitab Akidah Mursyidah ini ditulis oleh Ibn Tuhmat yang kejam, membunuh banyak orang tak berdosa. Termasuk yang kena bunuh adalah Qadiyat. Al-Qadiyat As-Sabti, muhaddis Al-Hafiz terkenal di Maghribi. Dia kata macam tu. Saya nak jawab, insya-Allah saya jawab yang masalah Imam Mahdi dan membunuh semua tu saya dah jawab dalam kitab, dalam pembentangan saya sebelum ni dan dalam makalah ni, boleh baca. Nampak sangat dia orang tak tengok dan dia orang tak baca. Tapi masalah yang saya belum bahas dalam buku ini adalah kes Qadiyat. Insya-Allah saya dah tulis dan dalam hari ini selesai, nanti kita akan blast di Facebook insya-Allah. Boleh suatu saat nanti jadikan makalah lagi, kita masukkan dalam ni masalah kes Qadiyat tersebut, yang mana nampak sangat orang yang menukil tu juga tidak membaca. Lebih parah lagi, apa dalam kritik tersebut mereka mengkritik, mengkritik membela Qadiyat lah, seolah-olah Ibn Tuhmat ni yang membunuh dia. Sekarang saya nak bagi tahu awal-awal sikit je lah. Ibn Tuhmat meninggal tahun 524. Qadiyat meninggal tahun 544. Macam mana boleh Ibn Tuhmat yang pergi membunuh Qadiyat? Tak logik lah. Dia dah meninggal 524. Macam mana pula dia boleh suruh pergi bunuh Qadiyat sebab tak percaya dia tu Imam Mahdi atau tak percaya kemaksuman Ibn Tuhmat? Ini adalah nampak sangat orang yang menuduh tidak mengkaji. Lepas tu yang kedua, kita kena faham dalam Qadiyat, kalau betul yang si fulan itu ingin dia sebut bahawa Qadiyat ini seorang muhaddis terkenal dari Andalusia. Yang sebenarnya Qadiyat ini bukan dari Andalusia, Qadiyat dari Septa. Septa ini bukan Andalus. Septa ini sejenis enklave yang ada dekat laut Mediterania, sebelah Tetuan atau sebelah daerah Maghribi. Jadi antara enklave Septa dengan Maghribi ni, kalau hari ni jembatan sikit je lah, jembatan kecil je, jalan kaki tu 5 minit dah lepas, tak sampai 5 minit. Memang terlalu dekat. Tapi dia jauh dengan Andalusia. So nampak sangat yang tulis tu memang bukan orang yang berilmu. Lalu yang ketiga, dia pernah menjadi qadi di Gharnata, betul. Itu kita kena tahu dia memang pernah ada perselisihan dengan muwahhidun. Kerana waktu itu dia qadi di bawah pemerintahan Murabitun.
ketika Murabitun telah diganti dinasti menjadi Muwahhidun, maka Qadhi Iyad ikut atau bersama dengan kerajaan Muwahhidun. Dia tidak ada masalah dan dia jalan berseiringan. Kalau dari segi akidah, sebab dia tak ikut akidah Asy'ariyah, ini lebih jahil lagi. Padahal jelas sekali Qadhi Iyad adalah bermadhab, akidahnya madhab Asy'ari mi'ah fil mi'ah, 100%. Seorang sufi muhaddis. Apa dalil dia tuan-tuan dan puan-puan? Dalil dia tak payah susah-susah. Saya ada kitab akidah dia yang nanti saya akan terbitkan. Dia ada kitab akidah dia. Akidah dia Asy'ariyah mi'ah fil mi'ah, menafikan tajsim seperti golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Ini jelas. Jadi boleh lagi nak pesongkan nama Qadhi Iyad? Tak boleh. Qadhi Iyad ini adalah Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tak terima lagi, justru orang yang benci Qadhi Iyad itu Ibnu Taimiyah. Ini lagi lucu lagi. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Maqarri, dia disebut atau diceritakan bahawa Ibnu Taimiyah menyebut bahawa Qadhi Iyad sebagai Al-Mughairabi. Ghala telah ghulu, telah ekstrim, telah melampau si Mughairabi ni, Maghrib kecil ni. Dia hina Qadhi Iyad macam tu. Marah. Ulama marah. Ditolak oleh Imam Ibn Arafah Al-Warghammi. Dia rad Ibn Taimiyah habis-habis. Dia rad Ibn Taimiyah dalam bab ni. Itu akan saya masukkan juga. Jadi jangan menukil seperti itu. Kena kaji dengan ilmi dulu. Hanya kerana ada satu orang masyrik sebut, Imam Zahabi ada sebut dalam kitab Syiarul Alamin Nubala, kaji dulu dari mana Imam Zahabi sebut tu. Itu kena kaji. Boleh faham? Ini kita agungkan, kita hormat Imam Zahabi, hebat ulama besar. Tapi kita tahu Syiarul Alamin Nubala itu adalah kitab tarikh, itu adalah kitab biografi a'lam, yang mana mungkin dalam periwayatan yang dia dapat adalah tidak sahih. Yang sampai kepada dia tidak sahih. Jadi jangan tertipu. Kena nukil daripada masdar ataupun sumber primer. Sebab itu kena kaji. Kalau masalah yang lain-lain tu, Imam Mahdi dan lain-lain tuduhan yang banyak diorang sebut, itu semua dah saya sebut, tak perlu saya ulang lagi. Kalaulah akidah Ibn Tumar ini jelas ditolak oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, kenapa Imam Subki menerima dia? Kenapa Imam Sanusi menerima dia? Kenapa ada lebih dari 10 ulama besar di dunia ini mensyarahkan akidah ini? Itu saya tanya kenapa? Dan kalau kita nak tahu, macam saya sebutlah dalam kitab saya dan juga disebut oleh ulama yang lain. Kenapa dalam kitab Mursyidah ni kebanyakan dia adalah iktibas. Iktibas apa? Nukilan daripada Al-Quran dan Sunnah. Hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu Quran ke tak? Itu Quran ke tak Quran? Dia tuduh Mu'tazilah makhurun apa ni? Jami'ul khalaiqi makhurun bi qudratihi la tataharraku dzarratun illa bi idnih. Itu jelas menentang Mu'tazilah. Mu'tazilah tak kata macam tu. Jangan pakai tuduh je. Kecuali orang-orang yang akalnya cetek. Lalu dia sebut kat sini, Alimul ghaibi wasyahadah, iaitu dia yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang gaib dan nyata. Ini Quran ke tak Quran? Ini Quran, tuan-tuan dan puan-puan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidaklah ada yang tersembunyi daripadanya sesuatu apapun yang ada di bumi, tidak pula yang ada di langit. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada yang yakhfa. Semuanya Allah SWT Maha mengetahui. Hatta apa yang menjadi dalam isi hati tuan-tuan, ini termasuk al-ghaib, tak nampak, saya tak nampak, bukan syahadah, tak boleh dilihat. Allah SWT Maha mengetahui. Allah SWT Maha mengetahui. Jelas. Ini Quran ke tak Quran ini?
Kalau ini bukan Quran, saya tak tahulah siapa yang cakap dia bukan Quran. Kalau menentang akidah mursyidah ni berarti dia menentang banyak yang ada di dalam Al-Quran. Kerana hampir seluruh daripadanya, hampir separuh daripadanya adalah daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis. Ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan dia mengetahuinya. Masya Allah. Jelas. Ini pun datang daripada Al-Quran. Ini jelas datang daripada Al-Quran. Iaitu apa? Daripada hadis. Jelas menunjukkan segala sesuatu berada pada ilmu Allah SWT. Sampai daun yang jatuh, mesti Allah SWT juga tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Maksudnya apa? Dia mengatakan dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Kitab Mubin ini Lauh Mahfuz. Ini Quran. Jelas Allah SWT mengetahui segala-galanya dari iman dan kufur dan lain-lain. Sesuai iradahnya Allah SWT dengan sifat iradahnya, dia berkehendaki sesuai dengan ilmunya. Yang mana ini khilaf. Ada yang kata ilmu iradah atau iradah ilmu. Kedua-duanya qadim. Ya qadim, tapi kira tartib dia. Sebab itu kita panggil martabat tu bukan tartib. Dia datang, lepas tu datang ini, berarti ini dulu, ini setelah, berarti ini qadim, ini hadis. Bukan. Maksud dia apa? Dengan ilmu Allah, Allah berkehendak, atau kita nak kata ada kehendak dengan ilmu. Cuma itu sahaja. Itu pembahasan ilmu kalam yang panjang yang telah dibahas oleh banyak ulama-ulama besar. Saya tak nak panjang-panjang dalam membahas perkara tersebut. Okey. Lalu diteruskan lagi, ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Jadi ilmunya meliputi tiap-tiap sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, serta dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Maksud dia hatta sebutir pasir dalam lautan yang dalam pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Boleh faham? Fa'alun lima yurid, qadirun ala ma yasha. Nampak indah. Imam Ibn Tumar sangat indah ketika dia susun akidah mursyidah ini. Kenapa? Kerana Allah SWT sifat ilmu mengetahui segala sesuatu. Ingat, sifat ilmu tu apa? Sifatun qadimatun wujudiyatun qaimatun bidhatihi ta'ala. Yang kashifu bihi atau yang kashifu biha kullun minal wajibati wal mustahilati wal jaizat. Minal wajibat, Allah SWT tahu apa? Allah tahu zat Allah SWT Esa. Allah tahu mustahil bagi Allah menyerupai makhluk. Kalau yang mustahil apa? Allah tahu mustahil bagi Allah memiliki anak. Mustahil bagi Allah berkahwin. Mustahil bagi Allah ada tandingan, ada kesyirikan. Dan yang jaizat, Allah tahu Allah akan mengutus seorang Nabi, nama dia Muhammad, yang mana dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Allah dah tahu sejak azali. Dah tahu. Dan itu dengan iradah Allah SWT yang mana ta'aluk dia ta'aluk tanjizi qadim. Allah memilih untuk mewujudkan seorang Nabi dan Rasul bernama Muhammad, iaitu pada tahun sekian. Dan ternyata Muhammad pun lahir dari bondanya. Okey. Bila lahir Nabi Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kudrah Allah lah Allah SWT menentukan dia tu lahir dan wujud di alam ini. Itu nama dia ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kena ngaji balik.
Ngaji. Jadi kalau dah tahu tu, Allah berkehendak ke Muhammad itu, ya, kerana Allah ada sifat iradah. Apakah sifat iradah? Sifatun qadimatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yatakhassasu biha jami'ul mumkinat. Maksud dia apa? Iaitu suatu sifat yang qadimah, yang wujud, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sifat iradah tadi Allah SWT yatakhassasu biha atau yukhassisu biha, masa Allah SWT itu menentukan segala sesuatu yang mumkinat, wifqa, iaitu sesuai dengan sifat ilmunya. Sebab itu dia kata fa'alun lima yurid. Ini Quran ke tak Quran? Quran. Berarti Allah berkehendaki nanti Muhammad akan lahir oleh bondanya Aminah. Lahir di mana? Di Mekah. Dia akan dakwah, dia dijadikan Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berarti tak betul lah kalau ada yang kata bahawa Nabi Muhammad SAW hanya dipilih jadi Nabi setelah umur 40. Dalam erti sebelum itu Allah tak tahu yang Nabi Muhammad ini adalah calon seorang Nabi. Tak betul lah. Allah SWT dah tahu. Hanya Allah SWT memberi pangkat risalah wan nubuah, iaitu ketika dia umur 40. Sebab itu dalam kitab Qadiyat yang dibenci oleh Imam Ibn Taymiyah tadi, dia kata apa? Dia benci kitab ni, dia hentam kitab ni. Di dalam kitab Qadiyat, bahkan Qadiyat kata barang siapa yang mengatakan bahawa Muhammad ini tidak memiliki makanan sebelum dia jadi Nabi, seperti dia ini hanya seperti orang biasa, maka dia itu boleh dijatuhi kufur. Okey, ni kena faham. Fa'alun lima yurid. Allah SWT ini dialah zat yang maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Qadirun ala ma yasha'u. Maha kuasa atas segala apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya juga. Jadi Allah SWT ni maha kuasa. Maha kuasa pada segala sesuatu. Jadi nampak, dengan sifat ilmunya, dengan iradahnya Allah SWT, qadirun ala ma yasha. Maka sifat kudrah Allah SWT menentukan untuk mewujudkan sesuatu yang tidak wujud menjadi wujud, atau perkara yang wujud untuk menjadi tidak wujud. Ustaz, kenapa Allah SWT sifat iradahnya tidak sama dengan sifat ilmu, di mana ta'aluk sifat ilmu bertaluk dengan wajibat, mumkinat dengan mustahilat, sedangkan sifat iradah Allah SWT hanya bertaluk dengan jawaz atau jaizat. Begitu juga sifat kudrah Allah SWT. Sifat kudrah Allah SWT hanya bertaluk dengan perkara yang harus, iaitu jaizat sahaja. Kenapa? Kerana tak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrahnya dia membuat anak baginya. Kan ada orang bertanya, Ustaz, kalaulah Allah SWT itu betul-betul kudrah melakukan apa saja yang dia nak, dia boleh buat, berarti haruslah bagi dia untuk buat anak baginya. Haruslah bagi dia menciptakan batu yang besar, yang berat, yang dia sendiri tak boleh angkat. Ini namanya tak mengaji kitab Akidah Asy'ariyah. Sebab itu kena mengaji. Kan ada ta'aluk, nama dia ta'aluk sifat iradah dan sifat kudrah. Ta'aluk dia adalah ta'aluk dengan jaizat sahaja. Mencipta anak bagi Allah ini mustahil. Adanya Allah anak ini mustahil. Mustahil secara aklan. Mustahil. Berarti apa? Tak mungkinlah dengan sifat kudrah ini akan bertakluk dengan perkara mustahil. Tak. Ta'aluk sifat kudrah, ta'aluk dengan jaizat sahaja. Begitu juga dengan iradah. Tak mungkin Allah SWT iradahnya menghendaki untuk mewujudkan anak baginya. Mustahil. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jadi nampak ni cantik. Jadi yang hebat di Ibnu Umar disusun akidah mursyidah ni ikut bahasa Al-Quran. Diikut iktibas lah bahasa yang saya panggil iktibas. Iktibas daripada Al-Quran yang mengisyaratkan kepada akidah. Sifat ilmu
Lepas tu sifat iradah, sifat kudrah. Qadirul ala ma yasha. Lahul mulku wal ghina. Baginya kerajaan dan kekayaan, walahul izzu wal baqa. InsyaAllah ini kita akan bahas pada besok hari. Tak jadi khatam hari ni, tapi besok khatam tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah besok khatam, kena khatam, tak boleh tak khatam. InsyaAllah besok kita sambung lahul mulku wal ghina. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.